Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillah. Sekalian para pencinta dan penuntut ilmu yang saya raikan, seluruh ahli keluarga saya dan seluruh ahli keluarga audio kuliah yang menyaksikan pertemuan pada pagi yang cukup bermakna kepada setiap diri, terutama saya dan kita semua sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedapat mungkin kita menafikan menjadi hamba kepada nafsu syahwah maupun hamba kepada kuncu-kuncu iblis laknatullah, qarin syaitan, maupun dunia yang sementara ini. Maka insya-Allah pada pagi ini kita bersama Wismi, bersama saya seketika dalam tempoh beberapa minit ini. 1 jam ada 60 minit. Only 60 minutes more. Insya-Allah kita akan sedaya mungkin menyelami tentang suatu tajuk yang berkaitan dengan syifa yang langsung datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya nak maksudkan pada pagi ini, saya cuba fokus tentang salah satu di antara penawar yang disebut dengan jelas dalam suatu hadis diriwayahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, menyatakan innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi habbatus sauda shifaa'un min kulli da'in illa sam. Bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau, yakni Abu Hurairah radhiyallahu an, mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada habatus sauda itu ada penawar bagi setiap penyakit melainkan maut. Illa sam maknanya melainkan mati. Maka disyarahkan oleh para muhaddis, salah satu di antara puluhan riwayah yang sahih tentang kelebihan habatus sauda untuk manfaat manusia. Dan hadis ini menekankan bahawasanya habatus sauda mempunyai kebaikan merawat pelbagai penyakit bagi manusia melainkan mati. Hadis sahih. Dan ada keterangan dalam riwayah Imam Al-Bukhari pada juzuk yang ke-7 halaman ke-160, hadis yang bilangan hadis pada angka 5688 hadis. 5688. Inilah di antara satu juzuk di antara ilmu hadis yang membentangkan kepada saya suatu nilai yang besar maknanya tentang penawar yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di muka bumi ini, maka telah diguna pakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, maksud saya pada pagi ini, apa yang telah dilakukan sehingga dihayati oleh baginda Nabi SAW dan Rasulullah beramal dengan pemakanan
yang dimaksudkan pemakanan iaitu pengambilan habbatus sauda sebagai penawar bagi setiap penyakit melainkan mati. Saya mengambil manfaat daripada isi kitab ni. Satu kitab ini bagus. Indahnya pemakanan dan perubatan Islam. Buku ini Masya Allah dengan panel yang bertanggungjawab membuat kajian. Di antaranya Dr. Fazli Rahim dan sahabat saya Dr. Wan Nasharuddin Wan Abdullah. Bersamanya ada seorang profesor Dr. Aminah binti Abdullah. Masya Allah buku ini, kitab ini sekiranya elok jugalah satu rumah ada satu kitab ini ataupun buklet ini, kerana betapa banyaknya manfaat ilmu yang terbentang di dalam kitab ini. Dan Masya Allah, bagaimana isi kitab ini ataupun buku ini, bila saya dan kita semua boleh baca dan boleh menyemaknya, betapa ada manfaat yang dalam tempoh semasa maupun tempoh jangka panjang. Bila saya dan di antara kita termasuk muslimin muslimah, terutamanya kaum bapa maupun kaum ibu sebagai suri rumah di dapur masing-masing, bagaimana di bahagian dapur ataupun di dalam rumah kita adanya penawar-penawar yang boleh kita guna pakai untuk kita merawat apa saja simptom gejala penyakit yang kadang-kadang timbul kepada diri saya dan di antara kita. Maka saya memilih untuk pagi ini iaitu fokus tentang bicara tentang habbatus sauda. Bagaimana penggunaannya dan apa rahsianya, dan kita boleh lihat bagaimana pembentangan secara ilmiah penggunaan habbatus sauda ini. Seingat saya pada tahun 1997, waktu itu dari segi sirah, penibatan saya dalam bidang pemakanan seimbang atau penggunaan tentang makanan dan minuman yang telah diambil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya penggunaan habbatus sauda. Tahun 97 lagi bidang healthy care ini saya cuburi, dan tahun ini tahun 2020, bayangkan hampir tahun 97, tahun 2007, 10 tahun. Sekiranya 2017, 20 tahun. 2017 nak pergi ke 2020 ini maknanya hampir 23 ke 24 tahun. Subhana rabbiyal azim. Tempoh yang matang bagi saya untuk menilai tentang hakikat hadis ini dari segi pengalaman. Namun demikian tidak menjadi sandaran yang kuat bagi saya untuk sekadar berkongsi pengalaman. Kita rujuk tentang isi buku ini, bagaimana rujukan saintifiknya berkaitan dengan habbatus sauda ini. Habbatus sauda ini dari segi bahasa Inggerisnya disebut black seed. Black seed. Dari segi bahasa tempatan biasa orang Melayu sebut iaitu jintan hitam. Jintan hitam. Dari segi bahasa Arab yang disebut habbatus sauda, bijirin hitam. Dan dari segi saintifik, dari segi sains itu disebut sebagai Nagila sativa. Nagila sativa. Taib. Bagaimana Nagila sativa ni ataupun habbatus sauda ini merupakan sejenis tumbuhan yang dipercayai berasal daripada negara Mediterranean dan berwarna hitam pekat. Habbatus sauda juga diamalkan seumpama bagi
menambah susu ibu. Ni petua bagi kaum ibu yang baru melahirkan anak. Sekiranya masalah kekurangan susu di dada, di payudara dan sebagainya, maka untuk usaha menambahkan susu ibu itu, maka gunalah sedapat mungkin insya-Allah penggunaan habbatus sauda ini. Dan di antaranya khasiatnya mengurangkan paras gula dalam darah, mengatasi tekanan darah tinggi. Allah Rabbi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Telah ada research dari segi makmal di UPM, Universiti Pertanian Malaysia. Masya Allah, dikaji secara saintifik bagaimana rahsia dalam Najila sativa ataupun habbatus sauda ataupun yang disebut black seed ini. Masya Allah, sesuatu itu dengan kehendak Allah. Rupa-rupanya ramai orang mencari penawar tentang high blood ataupun diabetes. Maka rasmi saya bertanggungjawab atas ucapan ini, dikaji secara saintifik dalam makmal UPM oleh beberapa pakar, termasuk melibatkan doktor. Termasuklah dalam buku ini, kitab ini, booklet ini, bagaimana sekurang-kurangnya ada 3 tokoh ilmuwan yang mengesahkan bagaimana rahsia Najila sativa ini. Najila sativa ataupun lebih dikenali sebagai habbatus sauda adalah rempah ratus yang tumbuh dengan ketinggian sekitar 16 hingga 24 inci. 16 ke 24 inci dia punya pokok. Pokok bunga habbatus sauda ini maknanya ketinggiannya antara 16 hingga 24 inci. Ataupun dari segi sentimeter disebut 40 hingga 60 sentimeter. Maknanya kalau tinggi-tinggi pun lebih kurang 2 kali pembaris yang panjang itu. 30 cm kali 2 maka 60 cm. Lebih kurang paras pinggang lah. Paras pinggang saya dan kita, di antara kita. Dan habbatus sauda ni punya bunga yang berwarna putih ketika mekar. Habbatus sauda telah digunakan secara tradisional sejak dahulu lagi bagi kebanyakan tempat di dunia ini. Masya Allah. Bayangkan secara sirah, fakta rasmi, Rasulullah telah sebut dalam hadis, seumpama telah saya mukadimahkan bicara pada awal tadi, bila Rasulullah SAW sendiri mengesyorkan betapa adanya penawar di dalam habbatus sauda itu merupakan sumber penawar, maka kelangsungan ketika hayat Nabi SAW lebih kurang 300 ke 400 tahun yang lalu telah terpakai secara praktikal oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka hikmahnya sampailah sekarang. Hikmahnya sampailah sekarang. Dan kelebihan nilai kesihatan yang terdapat dalam habbatus sauda ini, sehingga kan sebahagian di antara yang memahami khasiat ataupun apa yang ada pada manfaat habbatus sauda, hatta boleh dijadikan minyak habbatus sauda itu ditabur di atas roti ataupun makanan begitu saja. Dan habbatus sauda juga boleh diamalkan ataupun dimakan maupun diminum airnya oleh semua peringkat umur, semua lapisan umur. Fakta perbuatan menunjukkan habbatus sauda mengandungi unsur kimia semula jadi. Kulitnya mengandungi sulfat, fosfat, karotina, besi dan selenium. Isinya mengandungi minyak, enzim, hormon serta bahan-bahan karbohidrat dan protein. Pada bahagian yang memisahkan antara kulit dengan isinya terkandung
yang disebut di antaranya sulfat tembaga serta antibiotik. Itu apa yang ada pada habatus sauda. Dan ringkasnya tentang nilai tambah apabila kita cuba menyelami habatus sauda ini, dan minyaknya berkesan dan punya kelebihan dengan dalam keadaan piawaian mereka sendiri. Namun begitu, lebih ramai orang yang gemar menggunakan biji habatus sauda berbanding minyaknya. Pengambilan minyak habatus sauda haruslah berhati-hati kerana dikuatiri minyak habatus sauda tersebut turut dicampur dengan minyak yang lain. Maknanya apa? Peringatan kepada saya dan kita semua, pastikan dapatkan yang original, yang co-press ataupun yang disebut ketulenannya terjamin, tidak dicampur dengan sesuatu yang lain. Kerana minyak habatus sauda sendiri mempunyai khasiat-khasiat yang tersendiri, dan sumber apa yang telah disebut tadi, dia merupakan sumber penawar bagi setiap penyakit itu. Dan minyak habatus sauda ini minyak yang terbit daripada biji hitam yang terlalu istimewa, yang mempunyai pelbagai kelebihan. Minyak habatus sauda yang gelap dan beraroma kuat sering digunakan untuk penduduk ataupun warga Timur Tengah secara amnya dan kaum Arab. Dan spesifiknya penyediaan makanan minyaknya yang diperoleh daripada proses perahan sejuk, cold press, boleh dimakan dengan madu. Jadi pastikan di antara kita, sekiranya kita nak beli suatu yang berkualiti, seumpama minyak ataupun minyak habatus sauda maupun minyak zaitun, pastikan pilihan yang pertama yang tepatnya iaitu cold press, perahan ketika sejuk, ketika sejuk itu. Dan dinyatakan disebabkan minyak habatus sauda ini, cold press ini dengan maksud apa? Hal yang demikian disebabkan minyak habatus sauda agak kuat dari segi rasa dan aroma. Minyak ini mempunyai ciri-ciri istimewa kerana bersifat anti-malaria, anti-bakteria, anti-virus dan anti-parasit. Masya Allah. Dengan maklumat fakta secara saintifik di sini, saya ulang sebut, habatus sauda merupakan penawar ataupun disebut remedi, syifa, penawar bagi apa? Bagi yang bersifat anti malaria. Maknanya pencegahan untuk merawat penyakit yang disebut penyakit malaria, ataupun anti sebarang virus maupun anti bakteria dan anti parasit. Seingat saya telah berlaku beberapa tahun yang lalu yang isu tentang SARS. SARS itu satu virus yang merebak terutama di beberapa negara. Sebelum COVID-19 ini sebenarnya ada beberapa buah negara, termasuk negara kita pun telah diserang oleh penyakit SARS. Itu H1N1, H1N2, sampai bilangannya H1N5 kalau tidak silap saya. Jadi tentang sesama burung sebelum ini dan sebagainya, maka didapati secara praktikal satu maklumat yang kita terima di negara jiran kita, bagaimana warga Singapura pada waktu itu saya progresif mengedarkan habatus sauda ini. Kita dapati maknanya maklumat sampai bagaimana permintaan yang tinggi penggunaan habatus sauda ini sebagai antivirus kepada masalah selsema pada waktu itu, H1N1, H1N2 dan sebagainya lah. Maka memang terbukti sehingga mendapat permintaan yang tinggi. Dan saya dalam bidang homeopati, salah satunya kita juga mempunyai maklumat secara jelas bagaimana remedi
Najila Sativa mendapat tempat, sehingga pihak negara Israel, pihak yang sebelah negara Israel sana, mereka membeli sejumlah besar, sehingga stok Najila Sativa bagi remedi homeopati dalam keadaan pada waktu itu kehabisan. Kita dapat maklumat bagaimana pihak Israel, bagi negara Israel, mereka simpan stok, mereka order dan simpan stok tentang satu penawar di antara penawar yang mujarab untuk antivirus dan antibakteria hatta antiparasit ini, iaitu habbatus sauda. Najila Sativa tu ataupun disebut black seed itu adalah habbatus sauda. Jadi dalam homeopati, dalam pengamal-pengamal ataupun pengguna-pengguna homeopati, ada di sana salah satu remedi, iaitu Najila Sativa, ataupun disebut dalam bahasa Inggerisnya black seed, dalam bahasa Arabnya habbatus sauda. Jadi komposisi minyak habbatus sauda ini terdiri daripada komponen utama, iaitu antaranya asid lemak perlu kaya dengan asid lemak omega 6 berbanding dengan asid lemak omega 3. Ini menyebabkan minyak habbatus sauda menjadi minyak yang sesuai diambil semasa pembentukan janin. Minyak ini juga bagus diambil oleh anak kecil yang sedang pesat tumbuh besarannya. Masya Allah. Bagi sesiapa yang tengah pregnant, tapi syaratnya iaitu ketika kehamilan menjangkau usia 4 bulan. Apabila usia 4 bulan, kandungan anak ini dalam rahim ibu itu, dalam peranakan ibu itu, dia bayi itu dalam keadaan yang cukup kuat, cukup kuat, 4 bulan ke atas. Maka untuk membantu pembentukan janin, maka sesuai diambil dengan dos, saya ulang balik, dengan dos yang munasabah, jangan terlebih dos, dengan dos yang munasabah. Seumpama dalam satu cawan di titik sebeginilah, ni pure habbatus sauda, maka gunakan, kita ambil seumpama minyak habbatus sauda ini, kita titik dalam air, dalam dos antara 3 ke 5 titik dalam satu cawan air. Ini dos yang rendah, dos yang rendah bagi mereka yang hamil. Jadi jangan ambil dos yang tinggi, seumpama satu sudu makan besar itu, kerana sekiranya minyak itu memang kualitinya co-press, maka satu sudu besar itu mempunyai dos yang tinggi. Dos yang tinggi bagi dalam keadaan-keadaan tertentulah, seumpama wanita yang mengandung ini. Jadi saya galakkan, maknanya sekiranya 4 bulan ke atas, sila boleh ambil dengan kadar yang munasabah. Dan minyak habbatus sauda ini juga penawar kepada anak-anak kecil untuk mengelakkan kebiasaan dilema mak dan ayah. Masalah apa? Antaranya masalah sersema. Maka saya rujuk dalam buklet ini bagaimana kaedah amalan dan perubatan Islam berkaitan dengan penggunaan habbatus sauda ini. Contoh kita ambil pada pagi ini persoalan demam. Demam. Sesiapa yang ada biji habbatus sauda, biji yang jintan hitam itu, maka masukkan beberapa biji habbatus sauda itu ke dalam madu lebah yang telah dicampur dengan air suam. Kacau hingga sebati dan minum. Saya ulang sebut, yang menghadapi masalah demam, cuma persoalannya demam ini ada demam, pelbagai jenis demam sebenarnya. Ada demam panas, ada demam berhubung kait dengan masalah sinus ataupun sersema, dan sebagainya. Ada demam urat, bahasa mudah kita sebut, ada demam, menyebabkan demam itu simptom gejalanya urat saraf, dan sebagainya lah.
Maka salah satu di antara demam, di antara beberapa jenis demam itu, boleh gunakan penggunaan habatus sauda. Sama ada biji ataupun minyak dimasukkan dalam madu lebah yang dicampur dengan air suam. Kacau hingga sebati, kacau. Kacau dalam gelas, minum. Bismillah. Bismillah, minum. Cuma kaedah minum ini, awal lagi saya sebut, iaitu apa? Iaitu niatlah. Niatlah bismillah dengan nama Allah. Kemudian dalam hati, ya Allah jadikan penawar ni bagi aku. Jadikan penawar ini terdetik dalam qasad dalam hati kita. Pada fikiran kita datangkan satu tawajuh. Minta Allah Subhanahu Wa Taala kerana sifatnya ilahiyah. Kita bertauhid kepada Allah. Dan disebut dalam syarah kitab ini, paduan perubatan rawatan berdasarkan Al-Quran was Sunnah. Siapa musannaf kitab ini? Iaitu Imam Ibn Al-Qayyim Al-Zawjiyah, seorang tokoh ilmuwan yang faqih, yang alim tentang tafsir dan alim tentang hadis. Dan bila mana berusaha ikhtiar untuk dalam kaedah merawat, menjadikan satu kaedah perubatan, iaitu pertama tentang keimanan. Salah satu juzuk keimanan iaitu kita pastikan akidah kita benar. Yang mendatangkan musibah sakit, yang menyembuhkannya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bentangkan sumber alam ini yang disebut sumber alamiah. Sumber alamiah, habatus sauda ini sumber alamiah. Salah satu sumber alamiahnya iaitu habatus sauda, bunga habatus sauda itu. Dia disebut juga bijiran. Yang disebut tadi disebut black seed ataupun disebut Najila Sativa tadi, merupakan penawar. Jadi qasad kita bukan sekadar sumber alam sebagai penawar, namun demikian yang mendatangkan musibah, dialah juga yang menyembuhkan penyakit, setiap penyakit itu. Dengan maksud hadis tadi, tetaplah kerana habatus sauda itu padanya ada sumber penawar atas lidah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak bercakap ataupun menyampaikan melainkan mengikut ilmu Allah. Tidak bercakap mengikut hawa nafsu, langsung daripada ilham yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut petunjuk Allah. Atas lidah Rasulullah SAW mengiyakan penawar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya dan kita semua bila minum bukan sekadar baca bismillah, ittiba' sunnah. Minum bismillah sekali, kemudian niatlah ya Allah jadikan penawar bagi aku. Kemudian bila teguk tu alhamdulillah, alhamdulillah, sambil itu bolehlah niat ya Allah jadikan penawar ini bagi aku. Kemudian selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap usaha ikhtiar itu bila diselami dengan selawat kepada baginda Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masya-Allah akan datang keberkahan. Kerana menepati petunjuk Allah dan menepati dengan ittiba' sunnah baginda Nabi SAW. Baik, itu cara untuk masalah demam. Kita lihat berkaitan dengan jenis demam panas. Demam panas, maka minyak habatus sauda ataupun disebut di sini boleh tumbuk satu sudu besar, serbuk biji habatus sauda itu sehingga lumat, kacau sebati bersama 3 sudu besar madu lebah dan sedikit air panas, kemudian minum. Jadi ambil habatus sauda ataupun minyak habatus sauda itu, minum dengan maksud sebelum itu kacau sebati dengan 3 sudu besar madu lebah. Madu lebah ni satu hal juga, yang disebut honey ataupun asal. Dalam bahasa Arabnya asal madu. Jadi apa tadi dimaksudkan
ambil 3 sudu madu lebah, madu yang original syaratnya. Didapati secara fakta lebih 80% madu yang berlega-lega di dalam negara kita ini kebanyakannya bercampur bau dengan sesuatu yang lain, tidak original. Kalau orang Kelantan sebut kan, tak munasabah, tidak munasabah satu botol madu sebesar botol kicap ataupun botol sos itu dijual dengan harga RM40, RM50, tak munasabah. Kerana nak boleh madu tu sendiri bukan senang. Bukan senang. Nak panjat apatah lagi madu tualang. Nak menghimpun madu kelulut contoh. Madu kelulut, hatta madu kelulut nak menghimpun dapat sebotol tu bukan senang tu. Jadi belilah, dapatkanlah yang original. Pastikan madu benar-benar original, yang asli. Sebenarnya bila madu tu asli sebesar botol sos atau botol kicap tu, tentu harga dia lebih pada 100. RM90 ke atas lah. RM90 ke atas lah. Melainkan harga sahabat bolehlah antara RM70 ke RM80. Itu kira tunggu bawah pokok ataupun harga sahabat. Tanpa dicampur dengan minyak yang lain ataupun benda-benda yang lain. Benda-benda yang lain. Jadi pastikan dapatkan yang original, madu asli kelulut ataupun madu lebah biasa, yang lebah hutan ke, madu hutan tualang dan sebagainya tu. Jadi boleh campur dengan habatus sauda, sedikit air panas kemudian minum. Itu untuk merawat demam panas. Pelik tapi benar, biasanya kita bila demam ni kita akan nampak apa? Nampak farmasi. Nampak apa? Kita akan nampak apa? Hospital. Sebagian orang nampak hospital. Rupanya dari segi knowledge, pengetahuan, ilmu pengetahuan dan praktikalnya, mulai hari ini boleh kita kemas kini secara praktikal. Betapa habbatus sauda juga merupakan penawar bagi masalah demam. Kita check and balance tentang yang biasa dihadapi oleh isi rumah ni berkaitan dengan influenza, iaitu selsema. Selsema. Dengan saya kadang-kadang pun selsema. Atas pada selsema dia panggil sinus, iaitu resdung. Selsema ni cara kaedah mengambil habatus sauda ini, iaitu kalau sekiranya ada biji habatus sauda jintan hitam tu, biji hitam yang biji kecil-kecil macam beras tu, makan biji habatus sauda itu anggarannya lebih kurang 7 biji setiap hari, sebaik-baiknya pada waktu pagi bersama sesudu madu. Makan habatus sauda kunyah-kunyah, kemudian setiap hari pada waktu pagi tu utamanya, sebelum makan breakfast dan sebagainya, elok kunyah habatus sauda tu ataupun titik je dalam air minyak habatus sauda itu bersama sesudu madu. Jadi kalau setengah orang dia panas, maka rendahkan dos titisan habatus sauda itu dan juga rendahkan dos madu itu. Memang madu original ni dia menimbulkan di antara healing krisisnya timbul kita rasa hangat badan kita. Jadi boleh ambil qadar sudu yang dia bukan tablespoon, iaitu sudu yang kecil tu. Teaspoon, orang putih sebut teaspoon yang kecil tu minum, kacau dengan air habatus sauda dan sebagainya. Itu untuk antibiotik bagi mencegah influenza, iaitu selsema. Dan cara yang kedua, minyak habatus sauda itu dibungkus di dalam kain, sedut baunya 3 kali, bagi setiap kali sedutan lakukan selalu. Satu kaedah dari segi klasik ni, ambil biji habatus sauda itu dibungkus dalam kain, maka disedut baunya. Sedut ni pula ada cara dia. Bismillah, cara dia sedut, tarik nafas dengan hidung, kemudian hembus
Begitu juga siapa yang release tension, nak masalah pernafasan berkaitan untuk release tekanan perasaan dan sebagainya, ada cara, salah satu cara hembusan nafas ni, tarik nafas, hembus nafas ni, kita tarik nafas guna hidung, tarik dalam-dalam sampai memenuhi dada oksigen ini, kemudian kita lepas pelan-pelan melalui mulut. Cuba praktikal antara 3 kali sekurang-kurangnya. Bismillah, maknanya tarik nafas dalam-dalam, penuhkan dekat dada ni, terisi oksigen di dada ni, kemudian lepas pelan-pelan melalui mulut. InsyaAllah akan berlaku healing krisis pemulihan. Bagaimana boleh membantu masalah stres. Jadi disebut tadi cara kedua bau, habatus sauda tu bau. Berkaitan dengan stres ni, Allahu Rabbi, telah dikaji secara fakta, subhana rabbiyal azim, adanya peningkatan demi peningkatan masalah tekanan perasaan, tekanan mental ataupun tekanan hidup ini menyebabkan antara tahun 2020 hinggalah tahun 2025 ke tahun 2030 didapati peningkatan kes yang mendadak. Apatah lagi isu COVID-19 ini. Jamak sekali dengan COVID-19 ini menyebabkan kebanyakan insan boleh jadi stres. Boleh jadi stres, tekanan kerana masalah-masalah tertentu berkaitan dengan kehidupan, masalah keuangan, masalah berkaitan dengan kekeluargaan, masalah sehingga akan menyebabkan individu-individu tertentu itu mengalami tekanan, stres, emosi dan sebagainya. Maka ada di sini dibentangkan bagaimana untuk merawat tekanan stres ini, selain pada pernafasan teknik yang kita boleh praktikal secara berkala tadi, maka di antara penawar digunakan biji habatus sauda itu ditumbuk dengan lumat, lalu dimasukkan ke dalam air suam, minum sekali pada setiap hari. Ini kepada information for all, untuk semua. Boleh paskan, boleh beri salam, kongsilah rakaman ini terpakai buat seisi keluarga, termasuk keluarga saya dan keluarga kita, untuk menghadapi tekanan, pressure, ataupun apa sebarang emosi dan sebagainya. Selain pada kaedah bawa bertenang, selain daripada bertenang dengan bersahabat qarib dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ala bizikrillah tadma'innul qulub, dengan mengingati Allah hati akan tenang tenteram. Tapi dalam masa yang sama secara praktikalnya, iaitu gunalah minyak ataupun bijiran habatus sauda tadi, ditumbuk dengan lumat ataupun digunakan minyak habatus sauda ke dalam air suam, minum setiap pagi. Minum sekali, satu cawan air. Memang menepati dengan sunnah Rasulullah SAW minum air di waktu pagi, di awal pagi. Dan dikaji secara haltikal bagaimana rahsia penggunaan minum, pengambilan air waktu pagi. Masya Allah, minum dengan itibak sunnah 3 kali, sebut bismillah, kemudian qasad, sehingga rasa syukur, alhamdulillah, dengan 3 kali tegukan itu, Masya Allah, merupakan penawar. Penawar secara fizikal dan secara spiritual. Secara spiritual, bila kita sulami dengan basmalah, dengan alhamdulillah, dengan mencontohi perbuatan Nabi SAW. Secara fizikal, secara fizikali, iaitu bila mana kita guna seumpama air sebagai penawar, dan dalam masa yang sama kita boleh bubuh habatus sauda dalam air itu, minum dengan 3 kali teguk. Masya Allah, Allah Rabbi, saya bertanggungjawab atas kenyataan saya, bagaimana saya menyaksikan dalam tempoh 23 ke 24 ke 25 tahun ini, bagaimana ada satu kes bila saya guna kaedah diagnosis
satu kaedah diagnosis iaitu melihat pupil mata seseorang itu menggambarkan bagaimana tahap kesihatan seseorang itu. Jadi ada satu kes di Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai warga Brunei Darussalam, hatta di mana saja kalian berada. Jadi ada satu kes di Brunei Darussalam, bila saya cek dalam tempoh khidmat sokongan untuk memberi penerangan tentang penjagaan kesihatan secara fizikal dan spiritual itu, saya jumpa satu orang person bagaimana bila saya suluh mata ni, dia panggil teknik iridology. Dia sebut iridology, melihat pupil mata. Bila ambil lampu suluh kecil, suluh dalam mata ni ada corak, ada urat dia menggambarkan bagaimana saraf ini, seluruh saraf ni terpacul pada mata. Bila melihat corak mata itu ada lekuk ataupun ada beberapa keadaan corak mata itu menggambarkan bagaimana simbolik ataupun mewakili semua saraf yang berada di seluruh anggota tubuh ini. Sehingga kan teknik iridologi itu boleh mengesan seseorang yang telah seumpama yang cedera. Dia pernah cedera, dia tak beritahu mu'alij ataupun tabib ataupun doktor. Tiba-tiba doktor yang disebut dalam bahasa Arab tabib, bahasa Arabnya tabib, tiba-tiba bila menggunakan teknik iridologi ini, kita dapati rupanya ada kesan lekukan. Lekukan itu kerana sama ada pernah operation ataupun pernah cedera, jatuh, kemalangan dan sebagainya. Itu nak menyatakan ada satu yang telah Allah ilhamkan kepada seorang Jerman. Ini berlaku pada tahun 1870 ke 1890-an lah, begitulah. Tahun 1870 ke antara tahun 1890, seorang Jerman. Seorang Jerman ini dia melihat bagaimana dia melihat seekor burung. Seekor burung berterbangan, burung hantu. Dia bela burung hantu. Kan burung hantu ni mata besar. Burung hantu ni mata besar. Jadi dia bela burung hantu tu macam kita lah, sebagian kita bela kucing bila dah rapat, bila dah adanya hubungan intim dan sebagainya, mesra. Hari-hari dia menghadap burung hantu tu, lebih kurang lah. Jadi tiba-tiba satu hari dia tengok burung hantu tu terbang dalam keadaan yang cedera. Bila dia bertentang mata dengan burung hantu ni, dia tengok binatang ternakan itu, dia tengok rupa bila dia tenang biji mata burung hantu dia tengok sama ada guna kanta mata, bila dia tengok ada satu garisan tanda. Maka timbul apa? Timbul syak pada waktu itu, ada something yang tak kena. Dia timbul kaitan dia, ini yang itu tak ada apa-apa tanda. Clear. Orang putih sebut clear. Tiba-tiba start daripada burung hantu tu cedera kerana faktor kemalangan ataupun apa saja yang berlaku pada diri burung hantu tu, menyebabkan ada, lepas kecederaan tu berlakunya ada satu garisan. Maka dia kaitkan garisan yang ada di mata itu, satu tanda itu, dengan cedera. Maka berlakulah ilham demi ilham, dia mengkaji sampailah Masya Allah terpakai buat para doktor pegawai perubatan sekarang ni. Bila kita pergi hospital, kita lihat bagaimana ada satu teknik, maknanya doktor akan suluh mata, tengok pupil mata dan sebagainya. Termasuklah siapa di antara tanda-tanda kematian ni, kita akan tengok mata hitam pupil tu, dia akan berlaku pressure, tekanan, dia akan membesar. Jadi cuba suluh mata masing-masing, agak-agak mata masing-masing ni membesar ke mengecil. Kalau maknanya mata tu makin membesar, mata yang pupil yang hitam tu membesar, tu tanda-tanda lah. Tuan-tuan, puan-puan, hati-hati lah. Jadi ada orang buat kisah, dia kata itu tanda-tanda lah tu. Tanda-tanda. Kadang-kadang dibuat
dia buat jalan cerita kawan saya bila mengalami simptom begitu, tak lama tu 3 hari dia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi nak sebutnya ya, subhana rabbiyal azim, adanya teknik diagnosis. Saya mendalami perkara itu. Bila kita alim tentang suatu kemahiran skill itu, kita dapat detect bagaimana kelemahan. Melalui mata ini mencerminkan kesihatan seseorang. Bukan kasyaf, tapi ada sampai sahab bila Allah menghendaki, dia macam apa, foreman. Kalau yang baru terlatih kan kita pergi workshop. Jadi pelatih bagi pelatih kadang-kadang dia kena ambil maklumat daripada tuan kereta. Bila tuan kereta mengadu masalah sini-sini, dia pun tengok dekat mana tu, technical problemnya di mana, side mana yang enjin tu menghadapi masalah, atas enjin ke, ataupun tayar tu, ataupun dekat ball joint ke, ataupun masalah starter ke, masalah apa lagi, dia panggil apa ni, dalaman enjin ini, ada kompresor ke, berkaitan dengan balancing antara aircon dengan enjin dan sebagainya. Itu pelatih dia kena tengok satu-satu, dia kena tengok, dia halusi. Tapi ada foreman yang Masya Allah, dia bila experience, pengalaman dia dalam bidang dia, maka foreman ni bila customer ni mengadu saja, bila customer ni mengadu masalah begitu begini, dia pun dapat detect melalui pengalaman dia. Itu masalahnya di gasket, ataupun di bahagian-bahagian tertentu berdasarkan knowledge. Itu mungkin, kebarangkalian mungkin berlaku di situ technical problemnya. Tapi ada satu lagi foreman, Masya Allah, dia bila customer kereta ni bawa cara parking kereta, cara dengan enjin, dengan enjin saja, dia dengar enjin tu, mati enjin tu, cara mati enjin, ataupun bila disebut saja oleh tuan kereta ni begitu begini, lebih kurang dia kata dia dapat detect lah. Kerana apa? Pengalaman dia matang. Dia panggil spesialis. Kadang-kadang kita ada satu klinik, ataupun klinik kereta dia panggil, dia antaranya spesialis untuk merawat ataupun membaiki kereta MPV, ataupun dipanggil Naza. Ada di Selangor, ada contoh spesialis BMW, spesialis Honda dan sebagainya. Begitu juga dalam perubatan ni, ada spesialis. Dia sampai tahap bila dia mengalami proses pengalaman puluhan tahun, maka melalui gelombang ni, frekuensi, dalam bahasa perubatan frekuensi, adanya teknik psionik, tu pun demo pahal ke tidak, ambo tolong royak je secara knowledge. Tapi nak memahami hakikat itu, dia ada dari segi bahasa kitab, dan ada pengalaman dan praktikalnya. Jadi ada 10 minit yang terakhir ni, subhanallah. Jadi baru berapa tadi? Tak sampai 5. Masalah apa tadi? Masalah demam, masalah sesama, masalah tekanan. Kita nak cukupkan 2 lagi untuk waktu duha ini. Ini masalah ataupun usaha untuk awet muda. Ramai ni muslimat ni, kaum ibu ni, termasuk kaum bapa, untuk merawat diri sehingga tahap maknanya boleh mengadakan satu usaha untuk awet muda. Ini disebut dalam buklet ini. Maka siapa-siapa yang nak nampak dia muda, ni boleh amal ni, iaitu gaulkan habatus sauda yang telah masak dengan minyak zaitun.
Kemudian sapuhkan minyak yang terhasil daripada adunan tersebut pada muka dan dedahkan sekejap pada pancaran matahari waktu pagi. Allahu Rabbi. Cuba guna praktikal ini ya. Gaulkan habatus sauda yang telah dimasak dengan minyak zaitun. Habatus sauda, biji habatus sauda tadi masak dengan minyak zaitun. Minyak zaitun kan ada minyak zaitun untuk masakan, ada minyak zaitun yang boleh diminum. Seumpama minyak zaitun organik olive oil, itu pun boleh. Organic olive oil, jadi masak dengan habatus sauda tu, kemudian sapuhkan minyak tu. Sapuhkan minyak tu. Hasil daripada masakan dengan minyak zaitun tadi, maka sapuhkan minyak yang terhasil itu, adunan tersebut pada muka, sapuh nipislah, sapuh. Pada waktu bila? Pada waktu pagi. Dan kenakan dedahkan sekejap pada pancaran matahari. Jadi rumah kita kan masing-masing ada jendela, ada tingkap, ada pintu depan. Jadi waktu matahari memancar, waktu pagi, waktu duha, wasyamsi waduhaha, tu waktu dia. Jadi ambil tu bismillah, sapu sini. Jadi subhanallah, sapu yang ringan, cuba bismillah, nanti tengok hasilnya. Kalau kerap buat selama 7 hari, kalian akan antum akan dapati masya-Allah, kulit kalian, nak kata bukan macam kulit saya, tapi nampak tu jeragat ke, masalah jerawat ke, masalah maknanya kedut-kedut tu, dia ada penambah baikkan. Apatah lagi minum dan sapu. Ni. Contoh, ni boleh nampak tak? Saya tunjukkan. Ini habatus sauda, black seed campur dengan apa ni? Olive oil. Ada ramuan dah dicampur dah. 2 dalam 1 mash. Jadi ambil ni. Satu minum 3 ke 5 titik, 1 cawan air minum. Kemudian satu lagi waktu pagi, guna minyak ni. Jadi tak payah, sekarang ni zaman globalisasi, zaman pantas, macam mi segera, macam semua nak segera. Jadi senangnya dimatkan masa, ambil minyak ni, sapu, bismillah, sapu. Siapa yang ada resdung ni, sebenarnya dia minum, dia sapu sini. Resdung ni sini ada ruang ni sebenarnya. Bila kita sapu di sini, bismillah, kita sapu di sini, kemudian kita sapu di sini, di sini, di bahagian kiri dan kanan hidung ni, sapu di atas ini, kemudian sapu di kiri kanan atas hidung ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Kalian akan nampak. Rupanya tak perlu pergi farmasi, tak perlu pergi spesialis, melainkan terus beramal dengan ittiba' sunnah. Apa yang diminum, yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penawar, termasuk penawar iaitu ketampakan wajah yang muda. Jadi cuba praktikal, ayah-ayah, ibu-ibu, dia kalau bunyi 50, 51, 52 mula dah rasa dah berumur dah. Orang muda ni kalau selagi tak 50, umur 47, 48, dia rasa muda lagi. Dia rasa muda lagi pasal umur belum 50. Tapi bila dah 50, sebenarnya kalian yang berumur 48 tahun ni, tahun Masihi ni, kena tambah minus plus, iaitu tambah 2 tahun Hijrah. Maknanya sesiapa yang berumur 48, dia kena tambah 2 tahun, maka dia telah berusia 50 tahun Hijriah. Allah Rabbi, tempoh yang matang untuk beramal dengan ittiba' sunnah. Nampak? Subhanallah. Dan yang terakhir untuk pagi ni, banyak sebenarnya cara guna habatus sauda ni dibentangkan oleh para ilmuwan di sini sampai lebih kurang 70 ke 80 cara penggunaan habatus sauda ni. Jadi saya kena sambung. Sekiranya ada permintaan, satu permintaan untuk saya sambung bicara ini, boleh bagi respon dalam rakaman ataupun secara live di sini, boleh komen.
Dan siapa yang nak dapatkan ni, nak dapatkan ni, penawar yang begitu mujarab, daripada kalam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesh habatus sauda dengan minyak zaitun ini, boleh berhubung dengan saya. Sila wakil di antara kita cuba paparkan, dapatkan penawar daripada saya Abdullah Al-Faqih ataupun nama Zulfazlan Yusof pada talian nombor 013 405 6151, 013 4056151, talian WhatsApp online. Maknanya saya akan respon di WhatsApp untuk dapatkan hikmat perubatan, hatta hikmat untuk dapatkan penawar tadi, penawar habatus sauda co-press ataupun mesh habatus sauda dengan minyak zaitun. Dan boleh juga hikmat sokongan saya untuk menyampaikan ceramah ataupun kuliah maupun tajuk-tajuk yang berkaitan dengan apa saja tajuk yang sesuai. Salah satu tajuk maka di antaranya tentang sains perubatan Islam. Masya Allah. Dan kita boleh gabung dengan ruqyah, hatta kita boleh bergabung. Sebenarnya saya nak menyatakan penghujung ini, kita ambil poin yang terakhir berkaitan dengan tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah. Bagaimana habatus sauda ini membantu masalah tekanan darah rendah. Ini ingat, siapa yang ingat sampai bila? Sampai mati, amal sampai mati. Caranya bagaimana? Biji habatus sauda ini dianggarkan dengan 7 biji dan 1 sudu madu dimakan setiap pagi, lakukan sehingga baik. Rupanya ambil habatus sauda, minyak habatus sauda tadi, minum campur dengan madu. Campur dengan madu diminum setiap pagi. Sama ada minum habatus sauda 1 cawan dan campur apa? Campur kemudian minum madu 1 sudu. Jadi boleh untuk merawat tekanan darah rendah. Kurang darah, ingat ni, kurang darah lain, tekanan darah lain, tekanan darah rendah lain. Kurang darah satu hal yang lain. Jadi kena beza ni. Kalau betul tekanan darah rendah menyebabkan boleh jadi pening, nak hitam, jadi badan tidak bermaya, maka gunakan habatus sauda, minum, kacau dalam air, niat bismillah, Allah yang datangkan penyakit, dialah menyembuhkan, maka qasad dalam hati alhamdulillah dan selawat kepada baginda Nabi SAW. Maka hujung ni khulasahnya, subhanallah. Inilah pembentangan isi kitab ini. InsyaAllah saya berhajat untuk kita akan sambung secara berkala sehingga kita hadam betapa banyaknya penawar di dalam rumah kita ini, yang mana kita boleh jadikan penawar seumpama air, seumpama garam, seumpama kapur, seumpama beras. Beras tu pun boleh jadi penawar. Jadi kita akan dengar cerita beras ni pada next times, bagaimana beras boleh jadi penawar. Beras tu sendiri boleh jadi penawar untuk masalah kesihatan kita. Allah Rabbi. Dan siapa nak kitab ni pun boleh berhubung dengan saya. Harga dia 70 riyal saja. 70 riyal je. Dan cukup saya telah ekspor ke Brunei Darussalam. Dr. Wan Nasruddin menyaksikan apa yang telah saya usaha lakukan di Brunei Darussalam. Dah maknanya untuk Brunei Darussalam kita telah ekspor buku ini di Pesta Buku pada beberapa tahun yang lalu. Dan saya hari ini terdetik bila saya tengok balik isi kitab ni, Allah Rabbi, ruginya saya ataupun di antara kita terlepas pandang manfaat apabila pengetahuan telah dikaji secara saintifik, dibuat kajian bertahun-tahun sehingga keluarnya terbitan buku ini. Maka saya syorkan satu rumah boleh memiliki satu buah buku ini untuk dijadikan panduan seisi keluarga dan terpakai kepada anak, menantu, cucu, cicit. Masya Allah. Dan niat wakaf. Kalau kita beli, kita boleh hadiahkan kepada anak ke yang menantu yang duduk di rumah lain. Jangan dikongsi satu rumah, tiba-tiba beli satu untuk
untuk beberapa rumah. Jadi satu rumah satu, kerana nak pakai, kita nak rujuk terus berkaitan dengan beras boleh jadikan penawar, gandum, barley, barley itu sendiri jadi penawar kurma, termasuk zaitun, bidara, delima, pisang pun boleh jadi penawar, tembikai, apple, pear, cuka, labu, mentimun, peria, jagung, bukan janggut, janggut janggut lah, jagung, termasuk tomato, cendawan, apa lagi, lobak, badam, kacang kuda, bawang, habatus sauda yang fokus pada hari ini, halba, serai, Masya Allah, kunyit, ubi-ubian, unta, ya Allah Rabbi, unta pun ada penawarnya, daging, susu, keju, kolagen, burung, ikan. Rupanya ikan di dapur tu boleh jadi penawar. Ikan yang kita beli di pasar ni, kalau kita tahu cara, skill untuk jadikan penawar, ikan tu jadi penawar, makanan laut dijadikan penawar, bukan sekadar makan main hentak masuk je. Subhanallah, rupanya ikan pun jadi penawar kalau cara mengurus ikan itu, cara masakkan yang kena dengan sunnahnya. Masya Allah, kaedah yang baiknya, Masya Allah, boleh jadi penawar. Jadi ketam pun jadi penawar, dan makanan laut, seafood tu sekiranya tidak terlebih dos. Termasuklah madu yang telah saya ulang sebut. Jadi banyak perkara dalam buku ini. Boleh online di talian WhatsApp, minta saya ulang balik. Salah seorang di antara kenalan di sini, rakan Facebook, boleh tolong type untuk order kepada saya langsung. Tadi talian tadi 0134056151 untuk dapatkan buku ini dengan RM RM70. Cuma kalian kena tampung kos pos laju tu, lebih kurang RM8 ke RM10. Jadi dalam RM80 kalian boleh dapat manfaat isi kitab ni begitu baik. Cuma saya tolong syarahkan berdasarkan pengalaman lebih pada 23 ke 25 tahun dalam bidang healthy care ni, termasuklah sehinggalah saya sekarang, maknanya saya alhamdulillah Allah izinkan saya berkhidmat untuk memberi khidmat sokongan dalam sains perubatan Islam. Jadi siapa-siapa yang berhajat untuk mendapatkan rawatan ataupun penawar seumpama habatus sauda cold press, minyak zaitun cold press, madu yang asli, pun boleh, insya-Allah kita akan by post, COD dan sebagainya. Cuma take time bagi masa untuk kita urus antara 3 hari ke 7 hari bekerja, kerana mungkin lepas ni banyak permintaan, wallahu a'lam. Jadi cukuplah sekadar ini. See you later. Jumpa lagi kalian. Ma'assalamah, ilal liqa. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan beberapa lafaz zikir ini. Mudah-mudahan menyempurnakan maknanya hari-hari yang kita lalui ini dengan ilmu yang bermanfaat. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah
اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لنا wahai Allah ampunilah kami Allahumma arhamna wahai Allah rahmatilah kami Allahumma rzuqna wahai Allah rezekikan kami subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah Allahumma ighfir lana Allahumma arhamna Allahumma rzuqna Allahumma inna nas'aluka wal afiyah wahai Allah anugerahkan kami keafiatan yakni kesejahteraan pada seluruh anggota tubuh kami seluruh anggota panca indera kami dan seluruh zahir dan batin kami ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya Allah Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wahai Allah kurniakanlah kami petunjuk dan ketakwaan dan pemeliharaan dan kecukupan kekayaan bagi hati kami ilmu iman dan amal kami ya Allah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Rabbana atina min ladunka rahmah وحيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ampunilah kami, ampunilah kedua ibu dan bapa kami. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami semenjak kami masih kecil, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslihna sya'na kullahu wa la takilna ila anfusina tarafata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah saya akan bersiaran untuk kali kedua dalam bab sains perubatan Islam ini pada besok antara jam 9.30 ke pukul 10 pagi. Kita akan ke udara secara online bicara untuk kita hadam secara berperingkat-peringkat sains perubatan Islam ini, dan kita boleh lakukan secara praktikal di kediaman masing-masing, di lokasi masing-masing. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi